Hai geng, tolong subscribe kopi link hantar kat mak ampak hantar hang. Okey geng. Siapa ada tengok aku punya status. Aku ada update pagi tadi. Okey. Kemungkinan pilihan raya ke-15 ni untuk dibubarkan aku dengar-dengar mungkin tak jadi sebabkan yang di-Pertuan Agong akan keluar negara atas urusan dia. Okey, satu bab. Sebab apa yang hampa nampak setelah kes Mahkamah Zahid Hamidi perlu membela diri. Zahid Hamidi perlu membela diri tau di hadapan hakim di mahkamah untuk kes Yayasan Akal Budi. Kes Yayasan Akal Budi. Sebab Yayasan Akal Budi ada bukti yang kukuh, bukti bank, statement bank semua ada. Jadi Zahid Hamidi ibarat pisau dah duduk dekat tengkok kan, kaki dah selangkah tu. Bila macam dalam mahkamah ni hang nak kena bela diri, mengatakan kaki hang dah selangkah dah duduk dalam penjara. So begitulah yang dialami oleh Zahid Hamidi. Itulah yang Zahid Hamidi tengah hadap sekarang ni. Faham tak maksud aku? So apabila dalam keadaan Zahid Hamidi sebegitu, dengan kes dia, dengan geng-geng kawan-kawan dia, apa yang akan buat? Apakah yang akan buat untuk selamatkan diri sendiri? Salah satunya sebab Zahid Hamidi ni dia presiden parti. Dia presiden, ketua parti UMNO. Dan sekarang ni Perdana Menterinya adalah Ismail Sabri daripada UMNO. So, bila budak, mudah cakap macam ni lah, bila budak kepada Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri, budak dia ni nak buat apa pun nak kena ikut telunjuk bos dia, presiden dia. Jadi Ismail Sabri ni dia nak buat apa pun dia nak kena ikut cakap Zahid Hamidi. So kita boleh tengok kalau ikutkan macam Ismail Sabri pun memang kita nampak jelas, sangat-sangat jelas Ismail Sabri ni dia tak ikut sangat kata-kata Zahid Hamidi. Faham tak? Nampak tak? So sebab Zahid Hamidi dia dah minta bubar daripada beberapa bulan lepas lagi kan. Lepas tu Ismail Sabri duk buat lambat, duk buat alasan. Lepas tu bila ada mesyuarat apa-apa semua ni, Ismail Sabri tak mai. Jadi kita boleh nampak permainan dia tu. Okay, tak apa satu bab. So daripada segi Zahid Hamidi ni kita nampak terang-terang jelas sangat-sangat dia merayu, dia desak untuk buat pilihan raya secepatnya. Terutama bukan ini adalah untuk menyelamatkan diri Zahid Hamidi. Zahid Hamidi dia nak selamatkan diri dia. Itu saja. Sebab tu sebelum Najib Razak masuk penjara pun, Najib Razak pun tekankan. Dia pun berucap di dalam di dalam majlis UMNO. Oh, kesilapan saya membuat pilihan raya lambat. Dia duk berucap, oh, bila buat pilihan raya lambat ni akan berlaku macam ni. Jadi disebabkan sampai sekarang belum buat pilihan raya, sebab tu Najib masuk penjara. Cuba hang bayangkan, antara Najib dengan Zahid, Najib hebat lagi. Najib bekas Perdana Menteri Malaysia 9 tahun. Najib Razak bekas Perdana Menteri 9 tahun pun kena penjara. Apatah Zahid Hamidi yang tak pernah jadi Perdana Menteri. Dia hanya pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Itu je paling tinggi. Of course lah, lagi senang lah Zahid Hamidi akan dipenjarakan. Dah bos dia, kepala dia pun, bekas Perdana Menteri Malaysia pun dipenjara. Apatah lagi Zahid Hamidi. Lagilah ni sebab dengan apa laporan mahkamah yang mahkamah keluarkan laporan, apa bukti-bukti, saksi-saksi, memang jelas Zahid Hamidi ni memang bersalah. Dana haram yang masuk ke dalam akaun bank, akaun Yayasan Akal Budi. Mana sumber duit tu? Dia bukan bisnes punya orang kan. Dia dah jadi menteri, dia dah jadi timbalan Perdana Menteri. Oh, sambil tu dia duk buat bisnes, babe. Gila, babe. Kan? Jadi
Kita boleh nilai sendiri lah, geng. Dan puak-puak UMNO ni seronok lah. Dulu dah pernah rasa kuasa, geng. Dulu UMNO dah pernah rasa kuasa. Of course, akan mengejar untuk mendapatkan kuasa. Dan apabila ada kuasa, adalah duit lebih, adalah job, adalah projek, adalah projek-projek direct, ke macam direct nego ni ke apa bala semua, ada macam-macam. Jadi pencacah UMNO ni, ya 3 juta ahli UMNO ni seronok ada kerja. Maklum boleh lah bawa pakai baju UMNO, payung UMNO, pergi rumah ke rumah. Sebab apa? Dah tahu dah. Sebiji rumah RM20, 10 biji rumah RM200. Contoh je kan. Jadi kita boleh nilai sendiri. Disebabkan UMNO ni, aku tahulah orang-orang terdekat dengan aku pun orang UMNO kuat. Aku tahu. Kan? Yang dia bawa geng-geng maklum duk pergi rumah ke rumah sehari dapat RM50 kan. Jadinya orang-orang UMNO ni yang pernah duduk dengan UMNO, yang pernah jadi kuli UMNO, depa pun syok Tak apa, kalau UMNO memerintah, kita buat kerja, kita boleh duit. Faham tak? Kalau UMNO tak memerintah, kalau UMNO tu tak ada duit, kita buat kerja, tak ada orang nak bagi duit. So, of course, hang businessman ke, hang apa ke bekerja, kita akan usaha untuk mendapatkan duit. So, bila daripada segi UMNO, bila UMNO memerintah sebelum ni, duit terlalu senang, of course, manusia akan mengejar duit. Seperti mana orang UMNO. Kita boleh tengok Datuk Zahrin, Zahrin Muhammad Yassin, dia sendiri suruh Zahrin suruh kita pi kedai sate Lokman Adam, pi tengok berapa orang yang duduk depan kedai, tengok berapa orang yang duk masuk keluar kedai Lokman. Pi tengok sekarang. Siapa-siapa kok bla-bla KL dekat-dekat dengan Lokman, pi tengok kedai dia berapa orang sangat masuk. Tapi kita boleh tengok kemewahan dia tu, kemewahan dia ini. Kan? Jadi kita boleh nilai sini. Sebab apa? Sebab dia duduk dengan UMNO. Raja Petra sendiri cakap, Lokman Adam dulu daripada parti PKR lompat belah tinggal parti Keadilan Rakyat masuk UMNO. Diberi 10 juta ringgit dengan kawan-kawan dia. Ada 5 orang kawan-kawan dia. Kan? Lepas tu dikatakan bila dah masuk UMNO dapat 2 juta kot. Ini semua isu daripada Raja Petra lah. Jadi kita boleh nilai sini. Kerana apa? Orang yang duduk dalam UMNO ni, yang masih kekal dengan UMNO, kerana duit. Kita boleh tak antara Muhyiddin Yassin, bekas-bekas yang dipecat apa semua, macam Muhyiddin Yassin, dia duduk bawah Najib. Dia macam dia dah tahu kejahatan Najib tu memang dah lama, tapi dia tak bersuara. Dan apabila Muhyiddin Yassin macam pirli, barulah dia dipecat. Tu pun dia Muhyiddin Yassin, dia ada plan dia untuk Najib ditangkap dan Muhyiddin Yassin akan naik jadi Perdana Menteri. Sebab tu macam daripada awal Najib pecat tu apabila Najib tahu pasal Muhyiddin Yassin dia nak ambil kesempatan tu. Jadi kita nilai macam ni lah. Kalau suatu hari nanti kita harapkan suatu hari nanti dibuka cerita ni. Kan salah seorang di dalam UMNO ni, salah seorang dia buka je cerita, terbongkar habis. Sebab kalaulah tiba-tiba suatu hari nanti Najib dia duduk dalam penjara, dia pun menyesal, bertaubat, taubat nasuha lah. Tiba-tiba dia pun terfikir, dia pun panggil buatlah kenyataan, menceritakan apa unsur-unsur apa yang dah buat, apa yang dah jadi, siapa ambil duit. Kalau hari tu Najib buka, aku rasa habis orang UMNO. Habis. Yang mana pernah duduk dalam kabinet Najib tu, habis. Rasa-rasa apa? Sebab cuba bayangkan, dulu kalau UMNO ni kita balik kampung, kita pergi mengundi parti lain, kita boleh pergi dekat kat geng-geng UMNO, mengatakan kita balik daripada mana? Daripada KL. Okey, dapat 300 babe. Aku tahulah, aku dapat. Dapat 300 babe. Kan? Semua. Orang-orang pakat mai berhimpun dekat UMNO punya markas, suruh duit ikut bawah.
Habis penuh beratok orang ni. Tanya daripada mana, duduk mana, kerja apa. Kita pun cerita kita duduk di KL apa. Okey, dia apa surat tulis nama, nah ambil. Tu lah. Itu duit terlalu bebas. Sebab itulah UMNO mengejar untuk berkuasa, dan apabila berkuasa, of course depa buat GST, dan apabila ada aja GST, depa duit banyak balik kerajaan yang memerintah, of course duit depa banyak. So siapa yang senang? Hang depa tetap, depa kaya raya senang-senang. Jadi fikir-fikirkan geng, sistem yang ada di dalam kerajaan sekarang yang dikekalkan oleh zaman Tun Mahathir perlu diubah. Sistem sekarang dah tak boleh pakai, sebab sistem sekarang sistem yang merugikan, membazirkan wang negara, wang rakyat, dan mengkayakan puak-puak yang di atas. Cuba hang bayangkan, depa dah ada gaji, menteri-menteri dah ada gaji belasan ribu, malah ada yang puluhan ribu, dan setiap tahun ada peruntukan untuk depa lagi. Sebab tu Parti Bersatu nak sangat timbalan Perdana Menteri, sebab ada 500 juta ringgit untuk timbalan Perdana Menteri. Kan? Jadi menteri-menteri kanan apa semua akan ada peruntukan. Okey, itu daripada segi gaji, daripada segi macam peruntukan tahunan. Ini daripada segi allowance ni, komisen apa semua ni. Kan bila seorang menteri tu handle GLC ni apa semua, okey, jadi daripada situ dapat komisen. Itu hak yang gaji Perdana Menteri, gaji menteri sampai 200,000, 100,000 lebih. Gila geng. Jadi benda sistem yang mendapat komisen ni kita tak perlu. Itu komisen ke apa, itu dana kerajaan, bukan dana untuk menteri. Itulah pembaziran yang Anwar Ibrahim bangkang. Sistem tu perlu ditolak. Sistem tu sistem yang merugikan negara, merugikan rakyat. Sistem itulah yang dikekalkan oleh zaman Tun Mahathir. Anwar Ibrahim cakap, waktu Anwar Ibrahim berada di dalam kabinet, Anwar Ibrahim lah gaji paling kecil sekali di antara menteri-menteri lain. Bayangkan, walaupun Anwar Ibrahim cakap dia duduk di macam Menteri Kewangan dan Timbalan Perdana Menteri, di antara kabinet ni Anwar Ibrahim lah gaji paling kecil sekali. Bayangkan. Jadi disebabkan depa terlalu lama dalam kabinet, depa terlalu lama dengan dengan kedudukan menteri itu, depa dapat komisen, dapat gaji, dapat macam-macam. Fikir kan, sistem ni tak boleh pakai. Sistem yang mekayakan GLC, kroni, syarikat-syarikat yang untung langsung tak ada persen untuk rakyat. Untung sampai 1 bilion setahun. Kan? Lepas tu duit tu pergi mana? Duit kroni geng-geng kroni kaya, rakyat apa dapat? Jadi fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak GTA. Yang parti PAS, parti Lobai ni hanya semata-mata dok nak berkuasa aja. Rasuah tak apa Islam, janji Melayu, tak apa rasuah. Lepas tu hak yang pencacai dah, hak di bawah dok bangun tengok parti PAS mana ada rasuah, sedangkan pimpinan hang bersama orang perasuah. Fikir-fikirkan geng, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional. Cuba bayangkan Perikatan Nasional Parti Bersatu ni, depa cuba bayangkan waktu depa berkuasa, depa nak beli ahli-ahli parlimen PKR. Yang penting yang dijanjikan duit berjuta-juta ringgit, kedudukan di dalam kabinet. Yang penting lompat daripada parti PKR mai masuk menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri sewaktu musim PKP. Fikir kan, berapa banyak laporan polis yang dibuat kepada Muhyiddin Yassin, tapi disebabkan Muhyiddin Yassin masih ada di dalam kerajaan, Latif yang Rafizi Ramli bongkarkan, yang disebabkan Latif pun dia masih ada di dalam kerajaan, sebab tu tak ada langsung SPRM ke siapa kan nak pergi siasat betul-betul. Tunggu mereka jadi pembangkang, barulah kita akan siasat sungguh-sungguh sampai lubang cacing. Sebab ini duit rakyat, bukan duit mak bapak mereka. Fikir-fikirkan. Assalamualaikum, like, komen dan share. Assalamualaikum.